عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini pengajian kita Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi masuk kepada masalah yang keempat dalam perkara yang membatalkan wuduk. Masalah keempat ialah masalah berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Para ulama berbeza pendapat dalam hukum menyentuh kemaluan. Yang pertamanya, sebahagian ada yang berpendapat bahawa menyentuh kemaluan dengan apa cara sekalipun dapat membatalkan wuduk. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad dan juga Imam Daud Al-Zahiri. Yang kedua, ada juga di kalangan para ulama yang berpendapat tidak membatalkan wuduk, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah. Dan kedua-dua pendapat ini bersumberkan kepada sumber di kalangan sahabat dan juga tabi'in. Manakala yang ketiganya ialah sebahagian ulama membezakan tentang sentuhan itu sendiri. Cara mana sentuhan itu? Dan berkenaan dengan cara sentuhan itu, mereka berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang membezakan antara sentuhan itu bersyahwah ataupun tidak bersyahwah. Ini juga akan melibatkan soal ibu-ibu yang membasuh kemaluan anaknya. Kita akan masuk tajuk tu. Kan, bagaimana hukum ibu-ibu yang membasuh kemaluan anaknya. Dan juga kita akan sentuh tentang ulama Syafi'iyah yang berpendapat tentang menyentuh kemaluan anak juga dikira sebagai membatalkan wuduk. Tetapi ia berkaitan dengan umumul balwa. Kan, soal ibu yang sentiasa jaga anak kecil, ibu itu menganuti mazhab Syafi'i. Soal dia menganuti mazhab lain tak apa, tapi kalau dia menganuti mazhab Syafi'i dan anak tu kita tahulah dia kencing, dia buang air besar dan sebagainya, dan sudah tentu ibu yang menganuti mazhab Syafi'i akan sentiasa basuh kemaluan anak dia, kemaluan depan, kemaluan belakang. Maka ini akan memerlukan kita berbincang tentang umumul balwa, tentang tahap kesukaran yang dialami oleh para ibu ataupun sesiapa sahaja yang menjaga anak kecil. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Baik. Kemudian ada juga yang membezakan antara sentuhan itu dengan sentuhan pada bahagian mana. Sama ada tapak tangan bahagian dalam ataupun bahagian luar tapak tangan. Kan? Yang kata sentuh itu, mereka mentakrifkan maksud sentuhan itu bagaimana. Maka tapak tangan bahagian dalam ini yang dipanggil sebagai tapak tangan. Yang luar tapak tangan itu di belakang tu, kan. Jadi itu juga dibezakan oleh para fuqaha. Lalu mereka mewajibkan wudu dalam menyentuh kemaluan yang menimbulkan atau merasakan syahwah dan tidak mewajibkannya jikalau tidak bersyahwah. Ini bagi ulama yang kata bahawa boleh tidak membatalkan wudu kalau bersentuh tanpa syahwah. Begitu juga mewajibkan wuduk jikalau menyentuh dengan tapak tangan bahagian dalam dan tidak mewajibkannya jika menyentuh dengan bahagian luar. Dan dua pendapat ini diriwayatkan daripada ulama Malikiyah.
Dan ulama-ulama mazhab Maliki dan alasan tapak tangan bahagian dalam kembali kepada sebab adanya syahwah. Sebab sengaja pegang tu. Itu sebab itu mereka kata apabila menyentuh menggunakan tapak tangan bahagian dalam, maka itu dikaitkan dengan syahwah. Maka bila dipegang kemaluan itu dengan syahwah, maka itu membatalkan wuduk. Manakala ulama yang lain membezakan antara menyentuh dengan sengaja dan lupa, wajib berwuduk jikalau menyentuh dengan sengaja dan tidak wajib jikalau menyentuhnya kerana lupa. Dan pendapat ini ada diriwayatkan daripada Imam Malik. Sama ada sengaja dengan tak sengaja. Dan merupakan pendapat yang dipegang oleh Imam Daud Al-Zahiri bersama-sama dengan ulama dalam mazhab Al-Zahiri. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahawa wuduk kerana menyentuh kemaluan adalah hukumnya sunat. Berwuduk, memperbaharui wuduk kerana menyentuh kemaluan, hukumnya adalah sunat. Maknanya perintah dalam hadis-hadis itu, perintah yang menunjukkan kepada sunat dan bukannya wajib. Antaranya ialah Ibnu Umar berkata, inilah yang tetap daripada mazhab, dan ini yang disebut di dalam mazhab Maliki di kalangan penduduk Morocco, yang sementara riwayat daripada Ibnu Umar adalah tidak jelas. Jadi ini antara beberapa perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, sekarang kita nak tengok punca perbezaan pendapat tu di mana. Sebab kita dah baca sekali lalu tadi, ada ulama yang pertama kata macam tu, ulama yang kedua kata lain, yang ketiga kata lain dan sebagainya. Maka kita nak tengok dia punca masalah dia tu di mana. Sehingga ada yang kata pegang kemaluan batal wudu sebagaimana mazhab Syafi'i. Ada mazhab kata tak batal wudu. Sebahagian ulama kata pegang dengan sengaja batal wudu. Sebahagian kata pegang dengan syahwah. Jadi dia punya punca masalah dia tu bersumber di mana? Jadi pengajian kita adalah pengajian fiqh muqarran, comparative fiqh. Jadi kita nak tahu kenapa ulama berbeza pendapat, supaya kita boleh kita boleh memahami analisa yang dibuat oleh para fuqaha tentang perbezaan pendapat yang berlaku ini. Baik. Yang pertamanya adalah berpunca daripada hadis yang diriwayatkan melalui jalan Busrah. Baik. Tuan-tuan, dia kalau kita belajar bab wuduk batal atau tidak apabila menyentuh kemaluan, ada dua nama yang kita kena tahu. Ada dua nama. Satu Busrah binti Safwan. Busrah binti Safwan ini adalah sahabiah, ini adalah sahabat perempuan, sahabat Nabi di kalangan kaum perempuan. Busrah binti Safwan. Satu lagi hadis Talq bin Ali. Bila kita bercakap tentang batal ke tak batal wuduk pegang kemaluan, dia takkan lari daripada punca masalah yang berpunca daripada hadis-hadis yang datang daripada dua individu ini, dua sahabat Nabi ini. Yang pertamanya adalah Busrah binti Safwan dan yang keduanya adalah Talq bin Ali. Baik. Siapa dia yang dikatakan Busrah binti Safwan ini? Busrah binti Safwan ini, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, sebahagiannya mengatakan, sebahagian ulama kata nama penuh dia adalah Busrah binti Safwan bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza dan sebagainya. Dan ada yang kata nama dia adalah Busrah binti Safwan bin Umayyah dan ke atas. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, dan mereka mengatakan bahawa Busrah binti Safwan ini dia berasal dari Bani Sa'ad, dan dia adalah keturunan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kan cerita yang ketika mana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, kita akan kenal nama Waraqah bin Naufal. Baik. Manakala Ibn Hibban mengatakan bahawa Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada bau-bau bacang, dia ada sangkut paut dengan Busrah binti Safwan ini. Dan dia ini tuan-tuan, dia adalah sahabat perempuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut sama-sama berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbai'ah, janji taat setia kepada Nabi. Dan dia berkahwin dengan Al-Mughirah
kan, bin Abil As, dan dia ada anak nama anak dia Muawiyah dan juga Aisyah. Dan Aisyah ni anak dia berkahwin dengan Marwan bin Al-Hakam yang juga merupakan keturunan Busrah dan melahirkan Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Dan Marwan bin Al-Hakam ni adalah salah seorang khalifah dalam khalifah Bani Umayyah yang memerintah antara tahun 684 Hijri hingga 685 Hijri. Baik, jadi itu antara dia punya keluarga dia dan keturunan dia. Jadi Busrah binti Safwan inilah yang juga meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia riwayatkan hadis, bila Busrah binti Safwan meriwayatkan hadis, maka dia ada anak-anak murid dia. Dia ada anak-anak murid dia. Kan, di antara anak murid dia adalah Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu contoh dia punya murid dia. Dan satu hari dan antaranya selain daripada itu, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi murid kepada dia, kepada Busrah binti Safwan, antaranya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Musayyib dan sebagainya. Ramailah murid-murid dia. Jadi ini adalah contoh yang disebut oleh para ulama. Sehingga kan Syekh Al-Mubarakfuri ketika mensyarahkan Sunan Tirmizi, dia kata bahawa hadis yang datang daripada Busrah binti Safwan ini menjadi dalil di sisi para fuqaha untuk mengatakan bahawa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Jadi ini antara punca kepada masalah. Punca kepada masalah, dan nas ini jugalah yang dipegang oleh mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, contohnya ialah apa yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, termasuk juga Imam Ahmad, Imam Ibn Hazam, dan juga Imam Malik dan sebagainya, iaitu hadis Busrah binti Safwan. Dia kata dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man massa zakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Jadi hadis yang macam ni juga tuan-tuan, ada juga yang datang daripada Ummu Habibah, ada juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah dan sebagainya, banyaklah. Jadi itu yang menyebabkan ramai di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa pegang kemaluan itu membatalkan wudu. Dan sehingga kan ulama yang berpegang kepada mazhab yang kedua ini mengatakan bahawa hadis daripada Busrah binti Safwan ini lebih rajih, dia lebih kuat daripada hadis Talq yang disebut yang sebelum ini. Baik, itu antara pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, kan, pendapat yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah, juga salah satu pendapat daripada Imam Malik dan juga pendapat beberapa sahabat, yang mana ada satu orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Talq bin Ali. Dia kata, masistu zakari awir rajulu yamassu zakarahu fi salati alaihi alwudu, qala la innama huwa minka. Dia kata, aku pernah menyentuh kemaluanku. Ada satu orang, dia jumpa dengan Nabi, dia tanya dekat Nabi, dia kata dia pernah sentuh kemaluan dia, ataupun ada seseorang yang sentuh kemaluan dia ketika sembahyang. Kita kat Perlis ni ada tak hak lagu tu? Tengah-tengah sembahyang dia duk garu, sedap pula garu ni kan. Garu belapik dia tak berapa puas. Garu belapik dia tak berapa puas, dia seluk kocek dia. Kebetulan kocek dia bocor kan. Kan? Sedap pula bila tak belapik ni kan. Bila tak belapik garu-garu kena dekat bahagian alat sulit. Jadi itu cerita dia. Kan, garu belapik dia tak masuk cerita ni tuan-tuan. Garu ku atas kain, atas luar, yang ni tak masuk cerita. Cerita dia ialah kita garu secara langsung. Duk pegang-pegang garu apa semua ni secara langsung bersentuh dengan kulit kemaluan kita. Jadi dia tanya, aku pernah sentuh kemaluan aku masa sembahyang, ataupun kan
awir rajulu yamassu zakarahu fi shalah, ataupun ada orang pegang kemaluan dia ketika sembahyang. Maka dia tanya, alaihil wudu, adakah dia kena ambil wudu, kena perbaharui wudu? Maka hadis ni Talq bin Ali ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, la. Nabi kata tak perlu ambil wudu. Innama huwa minka, sebab kemaluan itu sebahagian daripada kamu. Kan kemaluan tu kan tubuh kita juga. Kan kenapa kita perlu ambil air sembahyang semula? Kan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni hadis hasan. Jadi lalu bertembung antara dua hadis ni, yang diriwayatkan oleh Talq bin Ali dengan Busrah binti Safwan. Ini antara punca masalah dia. Manakala ada satu riwayat yang lain, ini dalam Sunan Nasa'i. Satu orang dia tanya, ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa zakarahu fi shalah? Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluan dia ketika sembahyang? Nabi bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sebahagian daripada daging daripada kamu, ataupun bahagian daging daripada kamu? Ini hadis yang kedua, kan, yang mana Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini sahih, dan Ibn Taymiyah berhujjah dengan menggunakan hadis ini yang menunjukkan bahawa Ibn Taymiyah mengatakan hadis ini sahih. Ini yang dipegang oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa dia, mana pegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Baik, tuan-tuan sekalian, kemudian selain daripada itu, pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu jikalau ada syahwah. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan dipilih oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sengaja pegang dengan maksud apa sengaja pegang tu? Dengan syahwah. Jadi sebab tu kita kata, bagi ibu-ibu atau sesiapa yang jaga anak, dan anak dia selalu duk kencing, selalu duk buang air, maka dia terpaksa selalu ambil air sembahyang dan sebagainya. Ini pendapat yang praktikal. Pendapat yang praktikal. Maksud bila Nabi kata kena ambil wuduk balik itu kalau dia pegang dalam keadaan dia bersyahwah. Dia duduk main-main, kan, dia duduk seronok-seronok. Jadi kalau kita ikut logik pun nampak itu lebih logik, kan? Itu lebih logik. Baik. Dia kata apa alasan dia? Kerana mereka mengatakan bahawa hadis Busrah binti Safwan yang kita baca tadi, yang mengatakan batalnya wuduk, dimaksudkan dengan, dia ada maksud. Maksud dia ialah kalau menyentuh kemaluan dengan syahwah. Kalau menyentuh kemaluan dengan syahwah. Ada ke orang pegang kemaluan sendiri ada syahwah? Ada tak? Ni jenis orang tak ada kerja ni. Pegang kemaluan sendiri dia ada syahwah. Ni jenis orang tak ada kerja. Dia dalam otak dia rosak. Tuan pengurusi kata otak dia rosak, macam ada pengalaman je. Betul yang tuan pengurusi sebut, betul tuan-tuan. Otak dia rosak. Sebab apa? Sebab para ulama bincang panjang lebar tentang perangai orang hak suka pegang kemaluan sendiri dengan syahwah. Dalam fiqh kita orang Melayu ni kita panggil onani, kan, mengeluarkan air mani sendiri, kan, dengan tangan dia. Ni dia ada satu bab khusus yang dibicarakan oleh para ulama. Orang perleh kalau onani dia pegang pendapat mana? Haram ke, makruh ke, wajib? Ada wajib. Wajib keluarkan sendiri itu dia, kan. Baik, para ulama sebenarnya kalau tuan tengok dia satu perbahasan yang panjang lebar. Dalam kitab I'anatul Talibin sebagai contoh, dia kata mengeluarkan air mani dengan tangan ni, dia kata dengan cara selain daripada jima'. Sama ada dilakukan dengan cara yang haram. Kena dengar betul-betul ni. Sama ada dilakukan dengan cara yang haram melalui tangan, penggunaan tangan,
atau dengan cara yang mubah. Ada juga mubah. Mengeluarkan air mani dengan tangan dalam kitab I'anatul Talibin, dia bahagi kepada dua. Satu, mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, yang tu haram. Yang tu haram. Yang mubah, mengeluarkan air mani sendiri melalui tangan pasangan. Yang tu dibenarkan dalam agama mengikut kitab I'anatul Talibin. Maknanya, katalah suami kan, isteri dia dalam keadaan keuzuran yang tertentu. Isteri dalam keadaan keuzuran yang tertentu, maka isteri dia yang mengeluarkan air mani suami dia dengan tangan si isteri, maka berdasarkan kitab I'anatul Talibin, hukum dia boleh. Orang boleh kata lega. Okay. Orang kalau nak buat benda ni tuan-tuan, kadang-kadang haram pun dia buat juga. Tapi kita kena ceritalah benda yang bolehnya apa, benda yang haramnya apa. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin, dia bezakan. Jadi tangan siapa? Kalau tangan sendiri, I'anatul Talibin kata haram. Kalau tangan pasangan dia, dia kata boleh, permissible, kan, dibolehkan. Baik. Apa masalah dia dengan onani ni tuan-tuan? Pegang kemaluan sendiri dengan syahwah ni, apa masalah dia? Baik. Yang pertama, kita kena tahu bahawa perbuatan ni dia boleh macam-macam cara. Antaranya dengan menggunakan tangan, selain daripada tu dengan bercumbu-cumbuan dengan pasangan, ataupun boleh juga dengan cara pandangan, melihat sesuatu, kan, gambar ke, video dan sebagainya, ataupun duk seorang-seorang duk hayal, kan, duk hayal wajah seseorang, muka seseorang, maka dia buat benda-benda yang macam ni. Jadi para ulama membahaskan perbuatan memegang kemaluan sendiri dengan syahwah ni, para ulama dia bahagi-bahagikan kategori itu. Kan, antaranya ialah, kan, contohnya dia sebut bahawa onani dengan bercumbu, dengan sehingga kan kita sentuhkan alat sulit itu pada bahagian tertentu, pada pasangan kita dan sebagainya. Itu satu cara, kan, atau disentuh dengan kaedah yang tertentu dan sebagainya, maka itu termasuk dalam onani juga. Baik, jadi onani ni dia tujuannya adalah untuk membangkitkan syahwah, dan kita kena berhati-hati sebab dibimbangi kalau kita melakukan onani yang diharamkan dalam agama. Kita nak kena tengoklah masuk dalam kategori mana. Bila pegang syahwat, pegang kemaluan dengan syahwat tu, kita buat apa sebenarnya? Kalau onani tu kita nak kena tahu, onani yang kita buat itu hukum dia apa. Contoh, sebahagian ulama kata apabila kita mengeluarkan sendiri dengan tangan sendiri, maka hukum dia haram berdasarkan surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan dia pelihara kemaluan dia kecuali terhadap isteri mereka ataupun hamba-hamba abdi yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, kan, mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas tu siapa dia? Orang yang zalim, orang yang berlebih-lebihan. Jadi tak boleh kita bercumbu dengan perempuan lain. Kita tak boleh bercumbu dengan pasangan yang kita tak kahwin dengan dia. Tak boleh. Sebab tu bila kita dengan manusia ni tuan-tuan, kita kena jaga. Kalau dia halal untuk kita, maka itu adalah tempat dia. Kalau dia haram untuk kita, hendaklah kita jauhi. Kita jangan mendekatkan diri kita kepada jalan-jalan yang boleh membawa kepada godaan syaitan. Naik kereta berdua, kan, walaupun pergi kerja dan sebagainya, nanti hujan turun, duduk dalam kereta tuan-tuan berdua, hujan turun, setan kat seat belakang tak tahu ada berapa ramai ada.
Ini semua cerita yang sepatutnya kita ada rasa cemburu. Saya ada orang duk tanya saya apa hukum isteri dia naik kereta, tumpang kereta teman sepejabat. Tuan-tuan, saddul dzara'i', kan, blocking the means. Kita kena halang jalan yang menuju kepada benda yang haram. Jadi khalwat itu diharamkan dalam agama. Walaupun asalnya dia tidak haram, tapi apabila dia boleh membawa kepada benda yang haram, maka dia menjadi haram. Jadi kita elaklah daripada duduk berdua-duaan walaupun dengan alasan pergi tempat kerja dan sebagainya, kecuali emergency, itu cerita lain, kan? Kecuali dalam keadaan kecemasan, itu cerita lain. Baik, maka tak dibenarkan melakukan perbuatan seperti itu, dan sebahagiannya mengatakan bahawa dia tidak haram tapi dia makruh tanzih. Ada juga yang berpendapat dia makruh tanzih. Larangan ni dia ada dua, satu haram, satu makruh tanzih. Maka sebahagian ulama kata dia tidak haram tapi dia makruh tanzih. Dia dilarang tetapi tidak sampai tahap kepada berdosa. Sebab ayat ni kata pelihara kemaluan kecuali kepada isteri dan hamba amdi. Siapa yang cari sebalik daripada itu, maka mereka itu melampaui batas. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan itu. Baik. Kemudian ada di antara para fuqaha yang mengatakan bahawa kalau unani itu dilakukan untuk mengawal syahwat, untuk kawal syahwat, dan takut terjerumus dalam zina, maka sebahagian fuqaha membolehkan melakukan perbuatan unani. Bahkan sebahagian fuqaha ada yang mengatakan wajib melakukan unani jikalau kita bimbang kita akan terjebak dengan perzinaan, dan jikalau kita yakin bahawa apabila kita melakukan unani itu akan menyebabkan terhindar daripada perbuatan zina. Baik, kenapa? Kerana mereka membuat alasan melakukan perkara yang dilarang ketika darurat, kan, ataupun mengerjakan tindakan mudarat yang lebih ringan berbanding dosa yang lebih teruk. Maka itu antara alasan-alasan yang disebut oleh sebahagian fuqaha. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, dalam salah satu pendapat Imam Ahmad, dia mengatakan bahawa onani tetap haram hukum dia. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu pendapat dia. Dia kata tetap haram. Walaupun kita bimbang kita akan terjerumus kepada zina. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad kata bahawa untuk mengelak daripada zina bukan tak ada cara lain. Ada cara lain, Imam Ahmad kata, iaitu dengan cara kita berpuasa. Sebab berpuasa itu boleh melemahkan syahwat, menyebabkan kita jadi kurang syahwat tu. Tiba-tiba tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia datang jumpa saya. Saya duduk kuliah tajuk ni cerita lama lah. Saya duduk kuliah tajuk ni, tajuk tentang hukum bersedap-sedapan, kan, selain daripada cara yang dibenarkan oleh syarak. Dia kata dia boleh terima, kan, pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa untuk mengelak daripada zina hendaklah kita berpuasa. Tapi dia kata, ustaz, bukan semua orang, dia kata, bukan semua orang kalau puasa syahwah dia makin lemah. Maka dia kata macam saya. Dia kata macam saya, makin banyak saya puasa makin tinggi syahwah saya. Oh, saya kata pening aku lagu ni. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab, tuan-tuan? Nabi kata, dan juga para ulama menyebut, kan, berdasarkan nas yang ada, bahawa cara dia berpuasa. Puasa itulah perisai. Puasa itulah yang menahan untuk kita kontrol, ada kekuatan untuk kontrol syahwah. Tiba-tiba ada satu orang mai jumpa kita, masalah dia makin banyak puasa, makin tinggi syahwah dia. Macam mana ni? Tuan-tuan, dia manusia ni, tuan-tuan, dia ada manusia yang ada pengecualian. Betul tak? Contoh, kita minum teh dengan kopi tak ada masalah, kan? Jadi teh dengan kopi harus. Sebab kita minum teh dengan kopi tak ada masalah. Tapi ada segelintir orang, kan, ada segelintir orang, kalau dia minum teh, dia minum kopi, dia ada problem dengan kafein sebagai contoh. Dia ada masalah gastrik, angin lah apa semua, sampai tahap memudaratkan diri dia. Sampai tahap dia boleh pengsan sebagai contoh. Maka orang yang sampai tahap yang macam tu,
sudah tentu teh dan kopi akan menjadi haram untuk dia kalau sampai tahap memudaratkan, membahayakan nyawa dia. Maka dalam kes tadi sama, kalau dengan berpuasa sepatutnya kita dapat kontrol syahwat. Tapi ada orang, tapi tak ramai lah, semua diperoleh lagu tu kah? Makin lama, makin banyak puasa, syahwat makin tak boleh nak kontrol. Maka kalau orang hak macam tu, hukum dia berbeza. Dan hukum dia berbeza. Hukum yang kita cerita tadi, hukum yang terpakai secara umum untuk semua orang. Maka kalau ada pengecualian, kan ada penyakit yang ganjil, ataupun ada orang yang keadaan dia berbeza, maka dia ada hukum yang berbeza kepada orang yang seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, dia berpendapat bahawa selain daripada onani, dia kata bukan the only way, bukan itu sahaja satu cara, tapi dia kata ada banyak cara, termasuk dengan cara berpuasa, dia kata. Manakala ulama Malikiyah, dia ada dua pendapat. Ulama Malikiyah, dia kata bahawa boleh, tapi dengan syarat darurat, bila dah terpaksa. Tapi dia kata kalau ada cara lain, kalau ada alternatif, ulama Malikiyah kata kalau ada alternatif, maka contoh dia kata berpuasa boleh menyebabkan kita dapat kawal nafsu kita, maka pada ketika itu haram untuk melakukan onani. Tak boleh, kan? Baik, pasal apa tuan-tuan ulama duk bincang panjang lebar tajuk ni, tuan-tuan? Pasal apa? Sebab masalah mengeluarkan air mani dengan tangan ni, dia menimbulkan pelbagai masalah. Dia menimbulkan pelbagai masalah. Baik. Contohnya ialah orang yang dia dah terbiasa untuk mengeluarkan air mani dengan tangan, menyebabkan tubuh dia punya setting dia lari. Maka sesiapa yang membiasakan diri dia mengeluarkan air mani dengan tangan apabila dia ada pasangan, ini masalah dia tuan-tuan. Bila dia ada pasangan, dia akan ada kecenderungan untuk segera menamatkan hubungan tersebut. Ini masalah. Ini masalah dia. Sebab tu dalam agama, perbuatan mengeluarkan air mani dengan tangan ini dilarang. Sebab bila kita ada pasangan, kesian kepada pasangan kita. Tuan-tuan boleh belajar dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali kata tidak sepatutnya, tidak sayugia bagi seseorang suami yang telah mencapai kepuasan meninggalkan isterinya tanpa persetujuan isteri dia. Maknanya apa? Maknanya bila kita hidup berumah tangga, kita ada pasangan, hendaklah kita mengambil kira keadaan pasangan kita. Kita jangan mementingkan diri sendiri. Itu tujuan kita berkahwin. Kita ada tanggungjawab. Berbeza dengan orang berzina, berbeza dengan orang yang melanggan pelacur. Dalam kepala dia hanya diri dia. Yang perempuan yang tidak baik, jadi dia hanya bagi bayaran je, RM100, RM200. Agama kita mengajar kepada kita benda yang berbeza. Kita bertanggungjawab kepada pasangan kita. Sebagaimana kita ada anak. Bila kita ada anak, tuan-tuan, kita ada berapa orang anak? 3 orang, 4 orang, 5 orang. Adakah kita hanya pandai buat anak? Ataupun kita bertanggungjawab terhadap anak kita? Macam mana makan dia? Ada disiplin ke tak ada disiplin? Berapa ramai di kalangan kita, dia makan seorang-seorang. Dia tak peduli anak dia buat apa, anak dia dekat mana, tidak kata nak panggil makan sama-sama. Berapa ramai di kalangan kita, dia hanya tahu ada anak sahaja, tapi hantar anak sekolah mana, Quran pandai setakat mana, dia timbang tak benda-benda yang macam tu. Maka dalam agama mengajar kepada kita tentang yang dipanggil sebagai tanggungjawab. Bila kita berkahwin, tuan-tuan, bukan hanya seronok. Bukan hanya seronok. Sebab tu saya selalu bagi nasihat dalam kursus-kursus perkahwinan. Anak-anak muda ni biasalah, tuan-tuan, anak-anak muda kan, dia dalam kepala dia nak kahwin, dia nak ada duit. Duit ni untuk apa? Duit ni untuk upah jurugambar profesional. Itu hak dalam kepala dia. Gambar terbang lah. Tuan-tuan tengok nak gambar terbang. Saya kata apalah faedahnya, tuan-tuan. Gambar terbang, pengantin lelaki duk terbang.
menghala ke pengantin perempuan. Ada macam-macam dia punya idea. Kita tengok sekarang ni, lalu ke tepi highway tuan-tuan, tengok-tengok ada orang dalam smog pakai baju pengantin, 2 orang. Kita buat apa pengantin? Rupa-rupanya jauh daripada situ ada professional photographer duk ambil gambar. Macam-macam cara. Dalam smog ada, tepi sungai okey lagi lah. Pokok kelapa ada, macam-macam tuan-tuan sekalian. Saya kata dekat anak-anak muda ni kan, saya kata apa? Kahwin memang seronok. Tak nafi tuan-tuan. Siapa-siapa yang kahwin semua ada pengalaman kahwin kan? Semua yang ada pengalaman kahwin semua seronok. Tapi kita kena tahu bahawa Islam mengajar kepada kita setiap keseronokan itu dia ada bersama-sama dengannya tanggungjawab. Bukan seronok semata-mata. Orang yang dalam kepala dia seronok semata-mata tuan-tuan, itu yang jadi bila kahwin dia buat zalim kat isteri dia. Bila dia kahwin dia tinggal anak dia. Bila dia kahwin anak dia nak pergi mana dia tak pernah peduli. Itu orang yang kahwin sebab nak seronok sahaja. Tapi kalau kita kahwin, kita sedar selain daripada seronok, kita ada tanggungjawab. Maka orang inilah yang akan menjadi, kalau suami, suami yang bertanggungjawab. Kalau isteri, isteri yang bertanggungjawab. Berapa ramai di kalangan kita yang sanggup mengubah lifestyle dia kerana dia telah berkahwin. Dan berapa ramai di kalangan kita yang enggan mengubah lifestyle dia. Dia mengekalkan gaya hidup sebagai seorang bujang. Masalah dia tak ubah. Sebagaimana masa bujang dia balik pukul 2 pagi 3 pagi, dah kahwin, dah ada anak 2 orang 3 orang pun masih balik rumah 2 pagi 3 pagi. Anak dia macam mana, isteri dia macam mana, dia tak peduli. Ini contoh orang yang hidup, yang dia tahu dia nak enjoy semata-mata. Dalam kepala dia tak letakkan soal tanggungjawab. Maka Islam dilarang pegang kemaluan dengan bersyahwah dengan tujuan nak seronok melalui onani ni. Antaranya ialah sebab kecenderungan seseorang itu untuk cepat menghabiskan hubungan kelamin. Jadi Islam tak benarkan. Dalam Islam, bila kita dah ada pasangan, bila kita mengadakan hubungan kelamin, hendaklah kita adakan hubungan kelamin itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang antara seorang lelaki dan perempuan yang telah halal di sisi agama. Maka itu cara yang betul. Jadi onani dilarang, antaranya itu yang pertama. Yang keduanya kenapa dilarang? Fuqaha melarang onani ini kerana terbukti bahawa bila dia telah biasa melakukan onani, maka kekuatan nafsu dia menjadi lemah. Dia menjadi lemah apabila dia sudah berkahwin. Dia sudah tidak ada tenaga yang kuat, kan? Menyebabkan timbullah sekarang ni pelbagai ubat, pelbagai bahan kimia dan sebagainya yang digunakan untuk merangsang dan lain-lain. Dan termasuk ada permainan-permainan yang pelik, kan? Manusia ni sebab dia dah rasa jemu, kan? Bila dia dah rasa jemu, dia akan timbullah idea-idea kreatif dia, kan? Idea-idea kreatif dia untuk lebih seronok dalam melakukan hubungan tersebut. Sehingga akhirnya ada sekarang ni apa dia panggil kepuasan melalui lemas, kan? Dia buat kita macam lemas. Itu yang ikat, adalah cara dia untuk menimbulkan rasa lemas dalam pernafasan kita, dan itu yang dikatakan nikmat dalam hubungan kelamin, sehingga ada yang terkorban dan sebagainya. Jadi ini satu amalan yang sangat bahaya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah jemu, kan? Kita dah biasa keluarkan air mani dengan tangan, menyebabkan kita dah jemu. Nikmat atas dunia ni tuan-tuan, semua benda jemu. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan minat satu kereta, tuan-tuan pakai setahun kereta tu jemu. Nak beli kereta lain pula. Tuan-tuan buat rumah besar-besar, dapat rumah dah siap, dah rumah besar tu, duduk 2-3 tahun jemu. Adik saya tuan-tuan, kontraktor, dia cerita rumah buat juta-juta, rumah buat juta-juta. Hak duduk dalam tu 2-3 orang je, tak ramai pun, tapi bilik punyalah banyak dan sebagainya. Akhir sekali lepas beberapa tahun tak mau dah jemu. Kalau kita jemu apanya, kan? Kalau kita, tapi manusia ni tuan-tuan, dengan nikmat ni, selagi bukan dalam syurga, nama atas dunia tuan-tuan, nikmat apa pun dia ada jemu dia.
Dia ada jemu dia. Maka dengan sebab itu kita diajar supaya selain daripada seronok, selain daripada sedap dan lazat, kita diajar tentang tanggungjawab. Kan? Sama macam makan lah tuan-tuan. Makan nak sedap, tapi kena ada tanggungjawab. Dia tak boleh makan sedap tidak ada tanggungjawab. Sebab bila kita makan sedap semata-mata, tidak ada tanggungjawab, kita tak cek gula kita berapa. Kan kita tak cek uric acid. Tanya, "Ji, pasal apa jalan macam tu?" "Oh, gaut ustaz, gaut." Kena gaut. Dah tahu dah gaut, pergi makan lagi apa? Saya tak tahulah daging ke kerang ke apa kan. Pergi makan juga, bukan tak boleh makan, tapi kena hati-hatilah. Kan kena hati-hati. Bukan tak boleh, makanlah, tapi kita kena tahu, kan disiplin. Jadi sama dengan hubungan kelamin. Kalau kita nak seronok sahaja, kita tak ada tanggungjawab terhadap pasangan kita, maka itulah yang menyebabkan nafsu tadi menjadi lemah. Kan? Kemudian melakukan onani yang berlebihan akan menyebabkan hak macam pengerusi sebut tadi. Bila banyak buat onani, dia akan jadi bodoh. Kan? Otak tu dia dah jam. Sebab apa? Sebab bila kita sentiasa membayangkan benda-benda porno, kan, benda-benda yang tak senonoh ini, jadi cara kita berfikir tu banyak yang negatif. Tuan-tuan tengoklah orang yang sentiasa berfikiran negatif macam mana. Kita nak berinteraksi susah, kita nak buat urusan susah. Orang kalau dia negatif, susah kita nak berurusan. Tapi kalau orang tu sentiasa positive thinking, dia sentiasa positif, orang baik dan sebagainya, senang kita berurusan. Contoh, kita ada bos, majikan. Tuan-tuan pun tahu kan, kalau kita ada bos yang sentiasa negatif, cukup banyak masalah. Kan? Dia tak mau mempermudahkan kerja orang. Dia tak ada creative thinking, berfikiran kreatif untuk bantu subordinate dia, orang bawahan dan sebagainya. Kita akan ada banyak masalah. Maka dengan sebab itu, para ulama mengatakan bahawa onani yang berlebihan itu akan menimbulkan kebodohan dan juga menyebabkan orientasi pemikiran itu menjadi negatif. Kemudian para ulama juga mengatakan bahawa bila banyak buat benda-benda seperti itu, badan akan jadi lemah. Kan? Tubuh kita lemah. Bila terlalu banyak keluarkan air mani dengan tangan, tubuh kita akan jadi lemah. Kan? Kemudian selain daripada itu, akan menghadapi masalah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan manusia. Sebab alat sulit dia telah terbiasa dengan tangan. Jadi dia tidak lagi responsif kepada kemaluan perempuan. Jadi ini antara bahana yang akan berlaku kepada mana-mana lelaki yang menjadi ketagih dengan amalan mengeluarkan air mani dengan tangan. Jadi ini sebenarnya yang sangat bahaya, tuan-tuan sekalian. Selain daripada itu, dia akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi ada banyak masalah yang timbul kepada orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Jadi macam mana kita nak mengelak daripada bermain dengan kemaluan? Macam mana kita nak elak daripada tangan tu selalu pegang kemaluan, daripada melakukan onani? Macam mana kita nak buat? Maka para ulama menyenaraikan beberapa langkah yang sepatutnya kita lakukan. Kan antaranya ialah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan, maksiat ni dia dengan amal soleh dia tak boleh bercampur. Dia tak boleh bercampur. Bila kita buat banyak maksiat, dia dengan sendiri amal soleh dia tak boleh naik seiring dengan maksiat yang banyak. Menyebabkan kita jadi tak suka buat amal soleh. Tapi kalau kita berusaha untuk tinggikan amal soleh, melipat gandakan amal soleh kita, dengan sendirinya kita akan satu persatu meninggalkan maksiat yang kita lakukan selama ni. Dia memang macam tu. Dia tak boleh sama-sama naik. Amal soleh pun naik, maksiat pun naik. Dia tak boleh. Dia akan kurang salah satu di antara dua ini. Maka dengan sebab itu para ulama mengatakan bahawa hendaklah memperbanyakkan amal soleh. Rajin datang masjid, kuliah, sembahyang berjemaah, kan, banyakkan doa, banyakkan zikir kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, kita hendaklah mempunyai kemahuan yang tinggi untuk meninggalkan amalan-amalan tadi. Kalau kita tidak ada amalan yang tinggi, kita tak akan mampu untuk meninggalkannya. Sama macam cerita orang yang berusaha untuk tinggalkan rokok.
Siapa sini yang ada pengalaman tinggalkan rokok, macam mana jadi? Ada ahli keluarga saya tuan-tuan, dia memang ketagih rokok, dia memang heavy smoker, kan, dia memang tegar isap rokok. Mula-mula dia nak tinggalkan rokok tuan-tuan, kunci kereta pun tak ingat letak kat mana. Kunci kereta pun tak tahu letak kat mana. Pasal apa? Lain daripada kita memperbanyakkan amal soleh, kita semayang berjemaah, kan, zikir, baca Quran, kita terlibat dengan aktiviti bersukan, main futsal, cycling dan sebagainya. Kita juga dianjurkan supaya mengelakkan daripada menonton, kan, filem-filem ataupun movie yang boleh mendorong kita ke arah itu. Apa yang kita pandang ni, apa yang kita tengok tuan-tuan, dan yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Itu mempengaruhi kita. Saya tak kata pada orang lain, saya sendiri pun tuan-tuan, kalau duk tengok cerita hantu 2-3 hari tu, kan, tengok cerita apa? Ju-on. Apa saya tak ingat, Ju-on, hak turun daripada siling tu. Dulu-dulu adalah tengok juga Ju-on, orang kata Ju-on best, Ju-on best. Tengoklah Ju-on best. Memang best sungguh tu, nak pergi toilet duduk terbayang-bayang Ju-on turun. Turun ikut daripada siling, merangkak ikut dinding. Allah tuan-tuan. Tu ustaz tu. Tak ustaz tak tahu. Jadi hak kita tengok tu tuan-tuan, dia mempengaruhi. Kita hak tak ada masalah pergi mana-mana malam waktu sunyi duduk bersendirian, kita tak ada masalah. Tapi bila kita tengok cerita-cerita puaka, cerita-cerita yang gangguan yang macam tu, dia akan mempengaruhi, dia akan datang rasa takut. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan di sini ataupun di mana. Saya biasa pergi ceramah kuliah berseorangan, biasa. Kadang-kadang pergi Ipoh berseorangan, balik 1 pagi 2 pagi berseorangan, biasa. Tak ada rasa takut. Tapi kalau AJK start cerita, ustaz tahu tak, tepi highway tu selalu ada perempuan pakai baju putih dukung anak. Dia cerita gitu je. Dia bukan cerita apa, dia cerita gitu je tuan-tuan. Tapi masa balik memang dalam hati duk menyumpah lah AJK tu. Kan? Dia dengan sendiri dia datang, duk terbayang, lagi ada perempuan kat belakang kereta kita lah. Lagi duk teringat dia duk cerita duk atas bumbung kereta lah. Dia dah akan terbayang macam-macam. Tambah pula daripada Ipoh nak balik Penang kena lalu ikut terowong tu kan. Dia orang kata terowong tu selalu duk kena, dia kata. Ni pun satu masalah. Padahal tuan-tuan, hanya cerita, hanya AJK cerita kat kita seronok-seronok sambil minum air, sambil makan nasi, itu sahaja. Maka para ulama kata, apa yang kita pandang melalui internet, kan, yang kita duk tengok dalam video dan sebagainya, itu mempengaruhi. Sebab tu saya selalu anjurkan anak-anak saya, bukan tak boleh tengok movie. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, saya sendiri pun tak pernah menjejakkan kaki di panggung wayang kecuali bila umur saya 40 tahun. Daripada zaman saya kanak-kanak, remaja, zaman sekolah sampai universiti, saya tak pernah jejakkan kaki ke panggung wayang. Kerana saya daripada zaman kecil saya masuk usrah, saya berpegang kepada fatwa kata haram menjejakkan kaki ke panggung wayang. The first time in my life, dalam hidup saya, kali pertama saya jejakkan kaki ke panggung wayang adalah di England. Sebab saya kerja tolong jaga orang hak cacat tu. Dia nak tengok wayang, kita kena tolong bawa dia masuk panggung wayang. Tengoklah cerita apa action movie lah apa semua kan. Itu kali pertama dalam hidup saya masuk dalam panggung wayang. Dan kita akui bahawa bila kita tengok wayang ni, kan, kita tengok wayang, dia akan mempengaruhi kita. Jadi saya bagi tahu dekat anak-anak, saya kata, ayah tidak berpegang kepada haram secara mutlak. Nak tengok movie apa, nak tengok filem apa, pilih. Kalau tengok cerita perang yang menunjukkan kehulu balangan, keperwiraan, syuja'ah, itu bagus. Kan, kita akan jadi ada sifat berani, sifat untuk berjuang. Tengok macam mana negara yang dijajah dalam filem-filem kan, macam mana rakyat negara itu bangkit menentang penjajahan, macam mana mereka atur strategi untuk membangkitkan semangat merdekakan negara, itu bagus. Tapi kalau tengok cerita Hindustan duk bergolek daripada bukit turun tu tuan-tuan, duk saling sari kala merah lah, sari kala apa, hak ni jadi masalah. Kita Korea tuan-tuan, hak ni masalah saya kata. Kita Korea kan, sampai kahwin pun nak cari orang muka Korea sikit-sikit. Ini semua masalah.
dia akan mempengaruhi. Maka bukan tak boleh tuan-tuan nak tengok filem, nak tengok movie, tengoklah, tapi pilih genre yang macam mana, kan, movie tajuk apa kita pilih. Bukan tak boleh, tapi hendaklah kita pilih, sebab itu akan mempengaruhi. Jadi kalau ada adingan yang tak senonoh, kan, kena tutup. Kan, ibu-ibu tolong awasi anak-anak kita. Jangan awasi anak-anak saja tahu, awasi ayah sekali. Ayah ni pun bukan boleh kira. Remote kat tangan dia, bini dia lalu dia tukar channel. Dia bukan, kita tahu suami kita tengok apa, betul tak? Kita tahu suami kita tengok apa, cuma kita buat tak tahu je. Buat tak tahu. Kita lalu je dia tukar channel. Kita tahu sangat perangai lagu tu. Itu zaman remote control ada pada tangan. Lagi 10 tahun remote control ada dalam hati, tak tahu jadi apa. Kan, ni terlintas aja tukar channel. Terlintas aja tukar channel. Ni tak tahulah. Zaman sekarang main tangan je boleh tukar channel. Tak payah bangun daripada kerusi. Jadi tuan-tuan sekalian, pilihlah filem apa yang hendak kita tontoni. Jadi para ulama juga berpesan kepada kita apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min. Sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan sesuatu kerana Allah, nescaya Allah akan bagi ganti kepadamu dengan ganti yang lebih baik bagi kamu. Hadis Imam Ahmad, Syekh Syuaib Al-Arnaud kata sanad hadis ni sahih. Maknanya kalau kita tinggalkan satu benda hak kita suka, dan kita tinggal tu kerana Allah, kita sendiri suka benda tu, rokok kita suka, kan, apa ni, tengok filem yang tak berapa bagus ni pun kita suka, apa lagi, makan banyak, makan ikut dan kita suka, minum arak kita suka, macam-macam kita suka. Tapi bila kita ingat semula Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tentang peraturan-peraturan dia, kita mulai tinggal. Kan, benda-benda yang tak ada manfaat ni kita tinggalkan. Sama ada kita mampu tinggalkan sekaligus ataupun kita tinggalkan satu-satu secara beransur-ansur. Tapi pokoknya kita tinggalkan benda tu kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita sendiri suka benda tu, kita bukan benci, kita suka benda tu. Tengok perempuan kita suka, tengok gambar yang tak baik kita suka, tapi kita tinggalkan benda tu. Kenapa? Lillah, kerana Allah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi, tuan-tuan? Nabi kata, nescaya Allah akan bagi ganti kepadamu dengan ganti yang lebih baik. Kita tak rugi. Sebab apa kita tak rugi? Sebab ada ganti. Dan ganti itu ganti yang lebih baik, dan ganti yang lebih baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita pada malam ini. Jadi kesimpulan apa yang kita boleh ceritakan pada malam ini ialah apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Ibn Taymiyah kata dalam Majmu' Fatawa dia kata wal azhar, dia kata pendapat yang lebih kuat, wal azharu aidan annal wudu'a min massil zakari mustahab la wajib. Dia kata pendapat yang lebih kuat, hukum ambil wuduk semula ketika menyentuh kemaluan, Ibn Taymiyah kata adalah sunat, dianjurkan dan bukan wajib. Maknanya kalau ikut Imam Ibn Taymiyah, kalau kita pegang kemaluan tu tidak batal wuduk, tetapi sunat ambil semula wuduk. Sunat ambil semula wuduk. Dan Imam Ibn Taymiyah kata ini ditegaskan melalui salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia kata pendapat ni kompromi, kan, dikompromi, diharmonikan dengan pelbagai dalil yang ada sempat kita baca beberapa dalil tadi, sehingga dalil yang menyatakan perintah dimaksudkan dengan sunnah, kan, disunatkan, dianjurkan, dan tidak perlu adanya kata nasakh mansukh dan sebagainya dan lain-lain. Tetapi pendapat daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga, dia kata menyentuh kemaluan tanpa syahwah
disunatkan untuk berwudu. Syekh Utsaimin pun kata gitu juga. Sunat untuk kita berwudu tak batal, tapi sunat kita ambil air semayang semula. Manakala jikalau menyentuh kemaluan dengan syahwah, diwajibkan untuk berwudu. Itu pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dan dia kata bahawa ini semua untuk sebagai satu cara kita berhati-hati, kita ihtiyat dengan hukum agama berdasarkan kepada betul memang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.